This call is now being recorded. Okay, so saya dah record. Next is kita masuk topik baru ya. Okay. So untuk kimia kita berbaki lagi, kita ada 7 topik semester ni. Okay, kita ada lagi 3 lah. 5, 6 dan 7, lagi 3 topik. Dan kalau awak tengok kita punya PDP pun bakal berakhir bulan berapa ya? Awal bulan 12. Kalau ikut dalam saya punya ni 2 hari bulan 12 tu, dalam minggu tu kita dah berakhir dah kita punya PDP. Bermaksud kita ada lebih kurang sebulan saja lagi untuk selesaikan kita punya topik ni lah. Okay, so diharapkan dalam tempoh sebulan ini tolonglah fokus ya. Sebab PSPM pun dah hampir, okay. Awak pun dah mula nak kembali ke kolej kan bermula minggu depan. So hopefully bila awak dah pergi kolej nanti awak akan lebih fokus lah. Okay. So hari ni saya nak masuk topik baru, tutorial 5.1 gas. Okay, so kita tengok gas. Previous chapter sila buat revision ya. Okay, apa yang ada tu sila buat revision sendiri. Okay, so untuk chapter gas, gas ni dia ada sampai 5.4. Okay, so kita tengok sekejap chapter ni. Okay, dia ada state of matter. State of matter ada sampai 5.4. So 5.1 adalah gas, 5.2 adalah liquid, 5.3 adalah solid, 5.4 adalah phase diagram. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, saya nak bawa awak pergi liquid dan solid kejap. Okay, cuba tengok pada liquid dan solid. Okay, liquid dan solid ni adalah, kalau kita tengok dekat sini, dia semuanya adalah C1 dan C2. Tengok liquid A C2, C2, C1, C2, C2. Solid pun sama, C2, 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 C1. Okay, so 5.2 dan 5.3 akan hanya masuk dalam bahagian objektif sahaja. Bahagian C1 apa ya? Bahagian maksudnya dia masuk UPS saja. UPS saja sebab kalau exam dia masuk C3 C4 kan. Maksudnya sedikit solid ni dalam UPS sajalah. Okay, C2 dan C3. Yang kita akan lebih fokuskan adalah kepada bahagian gas dan juga bahagian phase diagram. Okay. Gas ni dia banyak lah. Gas ni dia memang banyak C3 dan C4. Okay, dia ada banyak pengiraan dia. Okay. Phase diagram ada cuma 2 saja, D dengan E. Okay. Alright, so kita nak pergi pada gas dulu. Semua dah download ya nota? Saya lupa nak bagi tahu semalam. Okay. Ya? Link tak ada pun, madam. Apa yang tak ada? Link kehadiran. Dekat chatting. Tak ada ke? Tak ada pun. Sekejap, saya post sekali lagi. Ni dekat sini. Awak maksudnya kalau masuk lambat tak dapat kod dia punya ni. Okay, sekali lagi. Okay, sila ambil link kehadiran dan sila rekodkan kehadiran. Dapat dah nak? Suara saya clear tak? Clear, madam. Okay. Saya dengar suara awak slow pula. Okay, so kita nak masuk gas law. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak bagi tahu gas law ni kita senaraikan dulu gas law yang awak akan belajar. Okey, kita ada 7 Okay, yang pertama adalah catat Ada 7 gas law. Yang pertama adalah Boyle's law. Okey.
Yang kedua Charles Law. Yang ketiga Avogadro's Law. Ejaan nama dia pastikan betul Carcharle. Okay. Avogadro. Okay, yang keempat adalah Combined Gas Law. Ini adalah law yang kita akan belajar. Saya bagi tahu tajuk dia dulu. Combined Gas Law. Yang kelima, Ideal Gas Law. Yang keenam, Dalton's Law. Yang ketujuh, Collecting Gas Over Water. Ni formula juga ni, tapi dia punya ayat dia panjang, so kita ambil ni lah. Collecting a gas over a water. Ni dia bukan law, dia adalah formula. Saya senaraikan sekali. Yang ke-8, Van der Waals equation. So kita ada 8 lah. Okay. 8 jenis formula. Lebih pada formula. Yang saya tulis law tu semua ada dia punya definition. Okay. Kecuali yang nombor 4. Yang lebih penting adalah semua ni adalah dia punya formula-formula. Dan beberapa laws yang kita akan belajar. Okay. So ada 8 lah total semuanya. Okay, so kita pergi yang pertama. Explain qualitatively the basic assumptions of kinetic molecular theory of gases for an ideal gas. Okay, yang ini adalah basic assumption untuk kinetic molecular theory. Okay, sila catat. Basic assumption ni ada 4. Basic assumption ni antara benda yang sangat penting dalam chapter gas sebab kita akan ulang-ulang banyak kali. Jadi sila fahamkan dan sila hafal benda ni. Okay. There are 4 basic assumptions of kinetic molecular theory of gas. Ini assumption untuk ideal nah. Okay. Yang pertama adalah assumption yang pertama adalah volume of gas molecule is negligible. Volume of gas molecule is negligible. Negligible ni bermaksud boleh diabaikan. Okay. Macam mana kita nak abaikan, apa yang dimaksudkan dengan volume negligible? Dalam arti kata lain, volume tu terlalu kecil. Okay, volume too small. Ini saya guna ayat sendiri. Kalau nak buat ayat yang betul, ayat yang pertama ni lah. Volume of the gas molecule is negligible. Bermaksud, volume tu terlalu kecil sehingga kita tak nampak dia. So benda yang kita tak nampak, kita akan abaikan. Okay, negligible ni sehingga boleh diabaikan. Biasanya kalau saiz tu besar, kita nampak, so kita dia jadi signifikan, kita tak boleh abaikan. Tapi saiz tu terlalu kecil, kita tak nampak sehingga boleh diabaikan. Okay, maksud yang kedua, assumption yang kedua, intermolecular forces between gas molecule is negligible. Tarikan antara molekul adalah boleh diabaikan. Okey, macam mana kita nak abaikan forces antara molekul? Forces tu telah mesti terlalu lemah. Okey, bermaksud intermolecular forces dia adalah terlalu lemah. Okey, terlalu lemah ni sehingga boleh diabaikan bermaksud intermolecular forces dia tu kalau dah gas tu kecil, gas tu kita anggap dia terlalu kecil. Bila kecil dia punya daya intermolecular force dia akan menjadi sangat lemah. Dia become insignificant, maka dia boleh diabaikan. Okay. Yang ketiga, the collisions among the gas molecule are perfectly elastic. Okay, maksudnya collision di antara molekul adalah perfectly elastic. Okay, dia kata apabila molekul tu berlanggar, ini katakan bekas, kita ada gas molekul dalam ni, gas molekul akan collide antara molekul itself dengan dinding bekas. Okay. So apabila kita beri dia tenaga, maksudnya kita buat pembakaran ke, bagi temperature heat dekat dia,
molekul tu akan gain energy, so dia akan vibrate dan dia akan berlanggar. Okey, dia pun berlanggar dengan dinding bekas ataupun dengan diri dia sendiri. Okey. Dia kata kalau gas tu adalah sifat ideal, pelanggarannya adalah elastik. Bermaksud pelanggaran elastik ni pelanggaran yang tidak berhenti-henti. Okey, maksudnya kalau kata dia langgar tu, dia langgar je. Dia tidak ada kehilangan tenaga. Sebab molekul kalau secara asasnya apabila dia dah habis dia punya energi, dia akan berhenti. Okey, maksudnya pelanggaran dia bukan lagi elastik. Bila dia dah slow, kalau dilanggar dengan diri dia, maybe dia akan melekat. Okey, tetapi disebabkan kita anggap dia perfect, pelanggaran tu sentiasa berlaku. Okey. Contohnya, kalau secara luar, secara kita nak tengok analogi, kita ambil bola pingpong ke, bola tenis ke, bola apa-apalah, okay, katakan bola tenis tu kita baling dekat lantai. Okay, kali mula-mula kita baling tu dia akan melantun, laju. Sampai satu ketika dia akan perlahan dan dia akan senyap. Maksudnya dia tak perfectly lah, maksudnya bila dia dah habis tenaga dia akan berhenti. Tapi untuk gas yang ideal, pelanggaran tu tidak akan berhenti. Dia akan langgar, dia akan melantun saja. Macam tu. Okay. Yang keempat adalah average kinetic energy of molecule is proportional to absolute temperature of gas in Kelvin. Okay, yang ini tak apalah, kita bacakan saja dulu. Dia kata kalau dari segi molekul kita kena tengok dalam Kelvin. Okay, dia berkadar langsung dengan suhu dia. Okay, so 4 assumption ini, 1, 2, 3, 4 ni adalah assumption untuk ideal gas. Okay, ideal gas ni adalah gas yang unggul. Okay, di mana sebenarnya untuk kita sentuh titik ideal gas ni adalah sangat susah. Dia ada ideal gas dengan real gas. Real gas ni gas biasa. Real gas boleh mencapai sifat ideal pada satu keadaan. Okay, tetapi untuk mencapai sifat ideal tu dia perlu memenuhi 4 assumption ini. Okay, so ini assumption dia. Sila hafal 4 basic assumption. Okay, dan apabila awak menulis assumption, pastikan satu perkara yang selalu diulang kesalahan dia. Okay, contoh student tulis volume negligible. Tak boleh, dia mesti ada gas molecule. Volume of the gas molecule is negligible. Jangan awak loncat volume negligible saja, dia akan jadi salah. Intermolecular forces between gas molecule is negligible. Okay, the collision among the gas molecule are perfectly elastic. Dia mesti ada perkataan gas molecule di tengah. Right, so ini adalah dia punya assumption. Okay, next is kita nak belajar define gas law dulu. Okay, gas law adalah at constant temperature of fixed amount of gas, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure. Okay, catat, sila highlight kan. Constant temperature dan fixed amount. Fixed amount ni maksudnya mol. Okay, maksudnya at constant, itu ayat. Sekala kita nak buat dalam bentuk yang lebih mudah, at constant temperature and N tu adalah amount of gas, iaitu mol dia. Volume of the gas is inversely proportional to the pressure. Macam tu. Daripada ayat di atas, kita boleh buat dalam bentuk yang lebih mudah. Tetapi kalau dia kata definition mesti dalam bentuk sentence. Okay. Right. Tapi nanti awak kan nak buat dalam bentuk objektif. So kalau objektif kena tahulah macam mana nak tengok dia punya constant. Okay, dapat? Okay. Formula untuk Boyle's law saya bagi siap-siap. P1 V1 sama dengan P2 V2. Catat. P ni adalah pressure. Pressure ni dia boleh sebarang unit, biasanya ATM . Volume V adalah volume. Volume biasanya unit dia apa? Mililiter ataupun liter ataupun cm cube ataupun dm cube, benda yang samalah.
Pressure biasanya ATM boleh, Pascal boleh, apa-apalah. Okay, as long as pressure unit. Okay, so this is Boyle's law. Next, Charles' law. At constant pressure, the volume occupied, macam tak cukup je ni, macam At constant pressure, the volume occupied by the fixed amount of gas is directly proportional to the absolute temperature. Okay, kat atas ni. Constant pressure, fixed amount of gas. Maksudnya at constant pressure, constant volume, constant pressure dan N. Okay, dia bagi constant pressure dan N. Volume directly proportional to the temperature. Okay, salin. Okay, formulanya adalah V1 T1 sama dengan V2 over T2. V1 over T1 equals to V2 over T2. V adalah volume macam biasa. Okay. T adalah temperature. Okay. Dan temperature mestilah dalam Kelvin. Macam mana nak tukar temperature dalam Kelvin? Fizik belajar tak? Siapa tahu? Fizik ada tau? Saya tak ingat dah. Macam mana tukar? Tambah 273. Yes. Maksudnya ambil degree Celsius yang awak berada, tambah dengan 273, so dia akan jadi dalam unit Kelvin. Okay, temperature mesti dalam Kelvin. Kemudian dia ada 1, 2 tu adalah before and after maksud dia. Okay, so this is for Charles' law. Okay, Avogadro's law. Fixed temperature and pressure, the volume occupied by a gas is directly proportional to the amount of gas. Okay, bermaksud at constant temperature dan pressure, okay, dikonstantkan P dengan T dan dia kata volume directly proportional dengan mol. Right? So formulanya V1N1 sama dengan V2N2. Formula bagi Avogadro's law. V volume, N adalah mol. V is volume, N adalah mol dia. Okay, dapat tak? Okay, so ini 3 definition yang pertama. Okay, kita tengok soalan tutorial number 1. Soalannya adalah state Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. Okay, jawapannya adalah cara memberi jawapan. So bagi dia punya definition lah. Okay, definition dia adalah kita kena bagi tahu siapa yang fix. Okay, untuk memudahkan awak tengok dia, setiap kali apabila kita buat Boyle's, Charles dan Avogadro, dia akan menggunakan variable yang hampir sama, iaitu dia ada variable P, T, N dan V. 4 variables ni. Okay. So contoh Boyle's law dia constantkan mana dia? T dan juga T dengan N. Okay, kalau dia constantkan T dengan N, maksudnya dia constantkan T dengan N, jadi hubungan dia antara P dengan V. Okay, untuk Charles' law, P, T, N, V, okay, dia constantkan P dengan N. Dia constantkan P dengan N, jadi hubungan dia V dengan T. Okay, sama juga untuk Avogadro, P, T, N, V, dia constantkan P dengan T, P dengan T, jadi dihubungkan V dengan N. Dia gunakan 4 pemboleh ubah ni saja. So awak kena tahu untuk Boyle siapa yang constant, untuk Charles siapa constant, untuk Avogadro siapa constant, dan juga kena tahu dia punya hubungan. Hubungan tu maksudnya
Maksudnya kalau kata Boyle's dia adalah volume inversely proportional to pressure. Kalau Charles, volume directly proportional to temperature. Avogadro, volume directly proportional to the moles. Okay, dah bagi tahu dia punya suffix. Boleh. Okay, next. Next is kita nak kena sketch graph. Okay, sketch and interpret the graph Boyle's law. Graph ni dia jarang keluar. Untuk Boyle's, Charles dengan Avogadro ni dia jarang keluar pasal graph. Graph lebih banyak kepada ideal gas. Kita punya main popular question dalam gas ni adalah ideal gas equation. Okay, yang ini kita ambil maklum lah untuk nanti ditanya exam. Okay, untuk sketch graph, kita tengok untuk Boyle's law, dia ada 3 jenis graph. Okay, graph yang pertama adalah pressure against volume. So, kita pun sketch lah. Ini dia tak perlu plot ni, kita hanya kena tahu sketch dia saja. Tahu hubungan dia, P dengan V. Okay, hubungan antara P dan V adalah inversely proportional. So, dia punya graph akan jadi macam tu. Loop macam tu. Okay. Next adalah PV against P. PV against P. Okay. PV against P dia akan dapat straight. Macam tu. Hafal bentuk dia. Satu lagi P lawan 1/V. Dia akan dapat straight. Okay. So yang ini kita kata pressure hubungan dia. Pressure is inversely proportional to volume. Okay. P inversely 1/V. Tadi saya buat V inversely with 1/P kan, boleh juga mana-mana lah. Okay, yang ini PV sama dengan constant untuk ideal gas. This one is pressure is directly proportional to 1/V. Okay. Beza antara graf yang pertama dengan graf kedua ni adalah yang pertama dia buat dengan V. Yang kedua ni dia buat 1/V. So kalau dia buat dengan V dia akan jadi inversely proportional. Kalau dia buat dengan 1/V dia akan jadi directly proportional. Okay. So ada 3 graf lah, sila tahu bentuk dia. Mungkin kalau ditanya dalam soalan objektif lah ni. Okay. Okay, this is for Boyle's law. Next is for Charles law. Charles law ada 2 graf sahaja. Okay. Graf dia adalah sama, cuma bezanya adalah satu digunakan in Celsius. Satu digunakan in Celsius, satu lagi digunakan in Kelvin. Dan dia punya pemboleh ubah adalah volume against temperature. Dua-dua sama. Cuma dia punya unit bagi temperature tu adalah berbeza. So kita plotkan graf dia. Kita sketchkan graf dia. V lawan T dalam darjah Celsius. This is V lawan T tetapi dalam Kelvin. Sekejap, ubah sikit. Di dalam degree C. Okey. Untuk yang dalam degree C ni, kita kena tambah sikit dekat sini. Tambahkan dia punya line. Okey. So dekat sini V lawan T. Bila kita buat graf. Okey. Apabila kita buat graf untuk V lawan T dalam bentuk darjah Celsius, kita tak dapat volume sama dengan kosong. Okey. Jadi kita kena tarik dia. Extrapolatekan ke sini sehinggalah pada V sama dengan
kosong. Okey, pada garis ini letakkan negatif 273 bacaan dia. Okey, manakala untuk volume against temperature dalam Kelvin, dia terus dapat V kosong. Macam tu. Alright, so ini adalah sketch graph untuk Charles Law. Graph ni kita dapat daripada eksperimen tapi kita tak buat lagi kan eksperimen ni. Okay, next is kita pergi kepada unit conversion bagi pressure. Okay, unit conversion ni kalau awak buka buku tutorial di muka surat depan, okay, dia ada bagi, saya ada tunjuk dekat awak kan, ada list of constant values. Okay, list of constant values tu kita boleh rujuk dekat situ nilai-nilai bagi chapter 2 hari tu kan yang ada right bird lah apa semua tu. Okay, pada page yang sama ada bahagian pressure. Ada ungkapan pressure. Okay, pressure ni adalah kita nak tengok macam mana kita convert dia punya unit. Conversion unit bagi chapter 5 adalah sangat penting dan nilai ini awak kena hafal. Okay, kita tengok dekat sini. 1 ATM berkadaran dengan 760 mm mercury, berkadaran dengan 760 torr, berkadaran dengan 101325 PA dan 101325 Newton per meter. Okey, itu adalah nilai dia. Contoh soalan, contoh katakan dia minta. Dia kata 830 mm mercury berapa ATM? Okey, macam mana awak nak tukar? Okay, cuba kira 830 mm mercury sama dengan berapa ATM? Dengan kalkulator. Okay, macam mana nak kira? Okay, kalau saya akan buat perkadaran lah. Kita gunakan ATM dan juga mercury. Okay, kita tahu 760 mm mercury setara dengan 1 ATM. Okay, kalau soalan nak 830 mm mercury, maksudnya berapa ATM? Jadi saya akan ambil 830 mm mercury bahagi dengan asasnya 760 mm mercury darab dengan 1 ATM. So saya akan cancel unit millimeter mercury, saya akan dapat unit yang berakhir dengan ATM. Okay, jadi berapakah jawapan dia? Berapa jawapan dia? Siapa dapat? Beritahu jawapan. Satu 1.092. Okay, thank you. 1.092 ATM. Betul. Okay, katakan lagi kita nak guna, dia bagi apa ya nak mereka 206,325 Pascal berapa sama dengan berapa milimeter mercury. Macam tu. So kita ambil hubungan antara mercury dengan Pascal. 101,325 Pascal setara dengan 760 mm Hg. So kalau awak ada 206,325 Pascal berapa mercury? So bahagilah 206,325 bahagi 101,325 darab 760. So dapat ni nilai ni 1547.6 mm mercury. Macam itulah cara dia. Okay. So kita ambil nilai yang kita nak ni, okay, bagi dengan asasnya kemudian darab dengan mercury. Okay. Walau bagaimanapun, biasanya kita akan fokus kepada ATM. Okay, kita akan fokus pada ATM. Kebanyakannya kita akan convert. Contoh, millimeter mercury convert ATM. Torr convert ATM. Pascal convert ATM. Biasanya semua kita convert kepada ATM. Okay, cuma kena tahu cara.
Okay, so untuk siapa yang masih lemah dalam conversion unit, sila praktis lah banyak-banyak sikit. Okay, in conclusion untuk the first yang side yang pertama ni, okay, ini adalah dia punya definition tadi saya dah cerita, okay, dan formula dia mari kita catat sama-sama. Boyle's law P1 V1 sama dengan P2 V2. Charles law V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Avogadro's law V1 over N1 sama dengan V2 over N2. Okay, dari segi graf, ya awak kena tahu Boyle's ada 3 jenis graf, Charles ada 2 jenis graf saja, Avogadro tidak ada. Okay, catatkan dulu. Okay, so habis tentang dia punya definition dan kita dah kenal dia punya formula. Next is kita nak move kepada penggunaan formula melalui calculation. Okay, okay, ni ada satu lagi. Kita isikan ini dulu. Okay, next is kita nak perform calculation by using gas law. Okay, by using gas law, kita tulis formula dulu lagi sekali. Boyle's P1 V1 sama dengan P2 V2. Charles V1 over T1 sama dengan V2 over T2. Avogadro V1 N1 sama dengan V2 over N2. Okay, combined gas law ni sebenarnya dia tidak termasuk dalam kita punya kita punya LO. Tetapi kadang-kadang dia keluar soalan yang melibatkan 3 benda. Okey, ini adalah tambahan tambahan combine ni adalah kita combinekan Boyle's dengan Charles saja. Iaitu dia akan jadi P1 V1 over T1 sama dengan P2 V2 over T2. Dia hanya combinekan Boyle's dengan Charles saja. Okay, take note lah. Tidak termasuk yang Avogadro. Okay, situasi P1 V1 over T1, situasi combined gas law ni bergantung kepada soalan. Cumanya dia pernah masuk. So saya tuliskan sekali as one of the formula. Okay. Right, so kita pergi soalan yang pertama. Okay, jawapan dah ada kat bawah. So awak proofkan answer. Kita tengok soalan dia dulu. Okay, untuk pelajar fizikal awak dah biasa mengira kan bahagian gas ni. So rasanya tak ada problem banyak pun. Okay, yang bukan fizikal tak ada kan? Semua ambil fizik kan dekat sini kan? Semua ambil fizik. So dah belajar jugalah. Okay, soalan dia adalah a cylinder contains a gas at 5.25 atm pressure. Okay, when the gas allowed to expand, jadi dibesarkan to a final volume of 12.5, volume yang final volume yang last lah. Pressure drop to, okay, ni pressure yang kedua. What was the original volume of the gas? Okay, so ini kita kena gunakan formula mana? Boyle's, Charles atau Avogadro? Boyle's law, betul. Okay, cuba buat pengiraan. Tunjukkan cara dia. So dekat sini dia ada pressure P1 dia dekat sini. Dia nak V2, dia bagi V2. Pressure drop ini adalah P2. What was the original ini adalah V1. So P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 dia 5.25. Volume dia tak tahu berapa. P2 1.85. V2 12.5. So awak kira V1 dapat 4.40 kan? Dapat tak? Alia dapat tak? Dapat. Okey, so pastikan awak semua dapat nah. Okey, dari segi unit, okey, kalau dekat sini dia mesti sama ya. Ini ATM, ini pun ATM. Kalau ini liter, ini pun dapat finalnya liter lah. Okey.
technically dari segi technical markah kalau buat subjektif lah. Formula 1, gantian nilai 1, final answer bersama unit. Macam tu. Okay. Next question. An engineer pumps air at 0 degree C into a newly designed piston cylinder assembly. Okay, dia bagi temperature dekat sini. The volume measures 6.83 cm3. At what temperature in Kelvin would be the volume be 9.75 cm cubic? Okay, nak cari apa ni? Formula apa ni? Formula apa nak pakai? Siapa tahu? Charles Law. Okay, Charles Law. Cuba kira. Ni adalah dia punya V1. T1 dia. What is the temperature? T2. V2 lah yang ni. Okay, gantian nilai V1, T1, V2, T2. V1 6.83. T dia bagi dalam Celsius, tapi bila kita buat pengiraan untuk penggunaan gas mesti tukar dalam Kelvin. So 0 degree C tambah 273 mesti kena tukar Kelvin, so 273 jugalah. 273. So V2 dia 9.75. Okay, T2 yang tak tahu berapa. Berapakah nilai T2? Jawapan dah ada dah kat situ. Tapi jawapan dia sebenar berapa? 3? 3 apa? Apa dapat? Alia? 389.71. Thank you Ani. 389.71 Kelvin. Unit lah. Okay. Alright. So ini adalah untuk Charles Law. Okay, next is kita move kepada next question. Kalau tadi Charles, maksudnya ini yang bergaduh lah ni kan. Kita baca dulu. Suppose we have 12.2 liter sample containing 0.5 mole of oxygen gas at a pressure of 1 atm and a temperature of 25 degrees C. If all of the oxygen converted into ozone, same temperature and pressure, okay, dia constantkan temperature dan pressure, jadi dia constantkan T dengan P, maka V dengan N yang tak constant, so bergaduh lah kan. What will be the volume of ozone? Okay, so pun dia bagilah equation ozone dekat sini. Right, so teruskan, kita tengok. Ini V1 dia. Ini dengan ni constant. Same temperature, maksudnya nilai ni tak payah tengok lah sebab dia constant. Dia bagi V dengan N. Ini N1, nak cari V2. V2 berapa? So macam mana nak cari N2? Okay, N2 kena tengok equation. Okay, dia bagi daripada equation ini. Daripada equation ni, from equation, okay, kena cari mole of ozone. From equation, 3 mole oksigen berkadaran dengan 2 mole ozon. Okay, 3 dengan 2. So sekarang ni oksigen ada 0.5. 0.5 mole oksigen, berapakah mole bagi ozon? Kira. 0.5 bahagi 3. Darab 2. So akan dapat 0.33 mol ozon. Okay, itu adalah volume, mol 2. Dan kita gunakan formula V1N1 sama dengan V2N2. V1, mana tadi? V1 12.2, N1 0.5, V2
tak tahu berapa, N tu 0.33. So V2 adalah kira. Kirakan jawapan dia, jangan tengok jawapan tepi tu, itu kebetulan saya dah round off tu. Jawapan dia sebetulnya berapa? 8.052. Okay, thank you. Unitnya liter. Okay, right. So ini adalah contoh penggunaan bagi Avogadro's Law. Avogadro's Law ni dia ada kaitan dengan mol. Jadi apabila ada kaitan dengan mol, maka kita kena buat perkadaran sikit lah. Okay, alright. Okay, apa lagi soalan lepas ni? Okay, kita pergi soalan tutur. Tadi yang saya bagi ni soalan-soalan latihan. Kita pergi kepada soalan tutur nombor 6. Okay, awak baca dulu. Apa dia nak? Dia untuk gas ni awak kena faham situasi yang berlaku. Dia bagi apa, dalam bekas tu ada apa. Ada jawapan pun kalau tak tunjuk cara kerja pun tak boleh juga lah. Ada dah jawapan bawah tu kan. Okay, dia kata at 20 degree C, 200 grams, 200 cube of hydrogen gas. Pressure dia banyak ni. Okay. Lepas tu dia bagi helium pula. Helium banyak ni pressure dia. Dicampurkan dalam bekas yang baru. Calculate partial pressure at 30 degree C for each of gas in the container. Okay. Macam mana nak buat ni? Okay, daripada soalan ni saya cuba fahamkan awak, okay, dengan drawing ni nak. Okay, dalam satu bekas kita ada hydrogen gas. Okay, suhu dia adalah 20 degree C. Bekas ni 200 cm3. cm3 ni mililiter lah. Pressure dia 100 kPa. Okay. Dalam satu bekas yang lain ada helium. Betul tak ni? Okay, sampai sini untuk hidrogen kan. Dalam satu bekas yang lain kita ada helium. Helium ni adalah 150 cm3. Pressure dia 200 kPa. Suhu dia samalah 20 degree C. Sebab dia mula dengan ayat at kan. Okay, itu di bekas hasil asing. Kemudian dia dicampurkan. Okey, apabila dia dicampurkan, biasanya kalau kita nak campurkan gas ni, kita ada satu pipe tengah tu kan. Sebelum kita campurkan, kita kuncilah pipe tu. Tapi bila kita nak campurkan, kita akan buka pipe ni. Okey, so kita buka dia punya skru tu, so dia akan bercampur lah. Okey, apabila dia bercampur, dia punya V total dia adalah 500 cm3. Okey, kirakan partial pressure. Partial pressure ni bermaksud gas selepas campuran. Selepas campuran, calculate partial pressure. So dia nak cari berapakah pressure of hydrogen dan juga pressure of helium selepas campuran. Maksudnya dia ada situasi 1 dan situasi 2. Okey, so apa cadangan awak? Formula apa nak pakai? Anyone? Formula dulu, nak pakai apa? Combine gas law. Okey, iaitu? P1 yang mana? P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. Okay, very good. So kita boleh gunakan formula yang disebut tadi. Okay, kita kira dulu partial pressure dekat sini berapa. P1 untuk hydrogen. Dia macam ni nak. For hydrogen gas. Okay, saya akan buat P1 V1 sama dengan T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, P1 untuk hydrogen adalah kita ambil kat sini.
P1 EMA ni 100 kPa. Tukar pada ATM, tak nak tukar pun tak apa. Kalau nak tukar, kalau tak nak tukar, kita boleh kekalkan saja. Let's say kita ambil 100 kPa. V adalah 200. Sini, ini yang berada pada bekas asal ni semua P1 lah. T dia adalah 20. 20 tambah 273 tambah 293 ke? 293. P2 tak tahu berapa. V2 500 sebab kita dah pindah masuk bekas yang baru. T2 adalah 30 pada suhu 30 degree C. 30 tambah 273. 303. Jadi berapakah P2 of hydrogen? P2 of hydrogen. Kirakan. Siapa tak faham boleh tanya ya. Kalau rasa segan nak tanya boleh PM. PM dekat Telegram saya, nanti saya jawab untuk satu kelas. Berapakah P2 bagi hidrogen? Silakan. 41.507 kPa. 41.5. Lupa saya dapat lari sikit. Ada jawapan lain tak? 41.37 kau? Okay. 41 saya dapat 37, betul? kPa. 41.37 kPa. Okey, mulai. Yang ini kita kira bekas ke bekas lah, maksudnya gas untuk pressure untuk hidrogen daripada bekas asal kepada pressure of hidrogen selepas campuran. Okey. Next, kita buat yang sama untuk helium. So P1 V1 over T1 sama dengan P2 V2 over T2. P1 dia adalah 200 kPa. Ni semua, ini situasi bekas asal ni semua P1 lah. P1 dia. Okay, bila masuk bekas baru kita panggil dia P2. Okay, P1 dia 200 kPa. Volume dia 150. T dia tadi 293 sebab suhu dia yang sama kan. P2 kita nak cari berapa? V2 masuk bekas baru 500. Temperature bekas baru 303. Okay, jadi P2 of helium berapa? Partial pressure ni adalah pressure bagi gas tersebut maksudnya. Okay, pressure bagi helium adalah, kirakan, Nisa berapa? Dapat jawapan dah? 62.05 kPa. Okay, boleh. 62.05 kPa. Okay, so my advice is berkenaan dengan penukaran unit contohnya, maybe awak terfikir dia bagi unit kPa ni, okay, unit kPa ni perlu tak ditukar kepada ATM? Okay. Jawapannya tidak perlu sebab biasanya kita akan gunakan unit yang sedia ada saja. Okay, tak perlu tukar. Kita ada situasi di mana kita kena tukar, tapi untuk situasi yang macam ni, kita gunakan apa yang sedia ada. Tak perlu tukar. Dia akan ambil masa pula kalau nak menukar unit. Okay, so ini jawapan tutorial nombor 6. Seterusnya kita pergi tutorial nombor 7. Okay, baca dulu. Meanwhile, kalau awak nak pergi rehat sekejap 5 minit boleh Baca sekejap.
A cylinder contains carbon dioxide gas 6.5 atm. Enough carbon dioxide escape from this cylinder to 24.4 liter. Okay, dia pindah. To bring the pressure of this container to 1.5. P2 dia pada suhu 21, T2. If the volume of container then change, okay, buka lagi, what will be the new volume of the gas if the pressure goes to 1.28 and 30 degrees C? Baca dulu. Faham tak dia punya? Silinder ada carbon dioxide 6.5 atm. Okay, dia pindah pada bekas yang baru. Bekas baru. Masuk sini. Bekas baru, volume dia 24.8. Pressure dia 1.05. Suhu dia 21 degree C. Lepas tu dia pindah lagi. Carbon dioxide ni, pressure dia dah jadi 1.28 atm. Suhu dia 30 degree C. Dia tanya volume dekat sini berapa. Maksudnya, situasi ni dia tanya volume yang akhir kan. Volume yang step yang ketiga ni. Katakan 1, kita ada 1, 2, 3. Dia tanya volume yang akhir ni kat sini. So kita tak perlu kira step yang pertama tu. Kita ambil sini ke sini je. Ini ke sini saja. So ini dia akan jadi dia punya P1. Ini dia punya P2. Kita nak cari apa? V2 kan. So ini kita ada P, kita ada V dan kita ada T. So P1 V1 over T1. Sebelah sini P2 V2 over T2. Kita boleh ambil yang macam tu je. So nak cari V2 kan. So gunakan formula ni lah. Okay, boleh kira terus. P1 V1 per T1. T1 berapa? 21 tambah 273. 294. Okay, thank you. P2 1.28, V2 tak tahu berapa yang kita nak cari. V2, T2 303. Thank you very much. Okay, so kirakan V2 berapa liter? Okay, V2 jawapan dia 20.97 liter. Okay, boleh nak? Dia kena fahamkan soalan tu, dia berapa kali pemindahan volume-volume semua tu. Kalau saya suka draw macam ni lah. It doesn't matter lah awak buat lah macam mana pun asalkan awak faham nak mengira macam mana dan formula apa yang perlu digunakan. Okay, so ini soalan nombor 7 selesai. Okay, seterusnya kita akan masuk gas yang berikutnya. Tadi kita dah ambil Bose, Charles, Avogadro dan juga kita dah gunakan equation yang jenis combine. Seterusnya kita nak masuk ideal gas equation.
Okay, dalam chapter gas, ideal gas equation ini adalah soalan yang paling popular, okay, yang paling banyak dia punya penggunaan dia. Sebab dia sangat banyak kita boleh tanya. Okay, so PV equals to nRT adalah formula bagi ideal gas equation. PV sama dengan nRT. Okay, P ni adalah pressure lah. Okay, pressure dekat sini mesti ATM, wajib. Sila highlight kan. Tadi saya kata kalau soalan mana-mana ikut saja apa tu. Kalau dia bagi unit apa-apa ikut saja kan. Okay, tetapi kalau kita decide nak gunakan formula PV equals to nRT, apa-apa unit yang diberi dalam tu mesti tukar kepada ATM. Kalau dia bagi torr, you need to change into ATM. Sebab formula PV nRT mesti menggunakan ATM. Okay, V adalah volume. Okay, volume pula mesti dalam liter, wajib. Mesti convert kepada liter. Liter ni adalah dm3. Okay. Dalam PV nRT dia banyak conversion unit, so pastikan unit awak tidak lari daripada yang sepatutnya. Okay. N ni adalah mol. Okay, ni mol biasalah. Mol, unit mol lah. Okay. R. Okay. R ni adalah gas constant. Gas constant kalau awak buka ni dekat sini. Gas constant, cuba tengok dekat sini. Ni molar of gases constant ni ada dua jenis. Satu ni nombor 2. Okay, kita tengok sekejap. Dia ada 8.314. Okay, dia ada yang saya birukan ni dan dia ada yang saya kuningkan ni. Okay. Jadi awak kena gunakan yang warna kuning. Gunakan yang ini. Kenapa? Sebab dalam unit R ni dia ada ATM, dia ada liter. Okay, unit bila kita guna PV nRT, kita kena matching kita punya unit R dengan yang sedia ada dalam formula. Formula tu dia ada pressure. Pressure mesti pakai ATM. Kan? Volume mesti ada liter. So nilai yang di atas ni tak tepat lah sebab kita bukan nak mengira tenaga joule mol kan. Okay, gunakan yang kedua. Iaitu 0.08206. Okay, dia kena ada unit liter, ATM, per mol per Kelvin. Disebabkan kita gunakan formula ini, okay, formula ini dia ada liter sebab tu volume kita mesti liter. Formula ni ada ATM sebab tu pressure kita mesti ATM. Okay, sebab kita kena pastikan kita boleh cancel unit. Okay, dan T ini adalah temperature dan dia mesti dalam unit Kelvin. Sebab kita punya R pun memang dalam Kelvin. Okay. Kemudian daripada PV nRT ni kita boleh pecahkan banyak lagi formula-formula lain. Contohnya apa? Ini saya highlightkan dulu PV nRT dah. Asas dia. Okay, daripada PV nRT, selain daripada kita kira pressure, kita kira volume, daripada PV nRT kita boleh kira pressure, kita boleh kira volume, kita boleh kira mol, kita boleh kira temperature. Okay, R ni constant, jaranglah kita kira, biasa kita gunakan dia. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh modify dia. Contoh, kita tahu bahawa mol sama dengan mass over molar mass kan? Mol sama dengan mass over molar mass. Jadi kita bawa masuk dalam tu. Dia akan jadi PV sama dengan mass RT per MR. Macam tu. Sebab saya dah ambil mol ni, saya tukar kepada mass over molar mass. Okey, bermaksud pada masa yang sama, kita boleh gunakan PV nRT untuk mengira nilai mass dan juga nilai molar mass. Okay, contoh kalau saya nak subjekkan molar mass, dia akan jadi molar mass sama dengan mass darab dengan R darab dengan T bahagi dengan P kali P. Macam tu. So dapatlah molar mass dia. Right. Ini adalah yang contoh yang ini. Apa lagi kita boleh cari?
kita boleh juga cari density. Okay, density adalah apa? Density sama dengan mass over volume. Okay, density kita pakai formula density, mass over volume. Okay, daripada PV equals to nRT, okay, mass ni kita ada pada N, volume kita ada dekat sini. So, jom kita modifykan dia, kita terbitkan dia. So, PV sama dengan mass RT per MR. So, saya nak bawa mass dengan PV ni jadi density. So, macam mana ya? Mass over V sama dengan, saya bawa ke sana, PMR, awak modify nak, pressure kali molarity per dengan R kali T. Mass over V sama dengan PMR over RT. Mass over V itself adalah density. So saya bawa sini, density sama dengan PMR over RT. So satu formula lagi. Okay, ini bukan formula lah. Ini bukan formula. Ini adalah terbitan daripada PV and RT. Okay, boleh? Okay, bermaksud daripada PV and RT ni, selain daripada awak cari apa yang sedia ada dalam formula, awak boleh juga cari, tadi 4 kan? Awak boleh cari yang 5, nak cari mass boleh, cari molar mass boleh, cari density pun boleh. Okay, so banyak benda kita boleh cari menggunakan PV equals to nRT. Okay, selesai? Okay, next. Kita cuba soalan. Okay, soalan D, bukan soalan ni, LO dia lagi. Perform calculation and ideal gas equation. Okay, dia nak soalan dia derive. Kita belajar derive dulu. Derive ideal gas equation from ideal gas law. Okay, kita nak terbitkan. Okay, cara untuk kita derive ideal gas adalah kita kena combine 3 gas law. Okay, ideal gas equation derive menggunakan 3 jenis gas law yang awal-awal tadi. Okay, iaitu Boyle's, Charles dan Avogadro. Cara untuk combine adalah, tengok yang saya sedang tulis ini skema dia, cara untuk combine. Yang pertama Boyle's law. Boyle's law dia kata apa? Boyle's law, okay, kita tulis dulu, at constant T and N, V proportional to 1 over P. Okay. Charles law at constant P dan N, V proportional to T. Avogadro at constant T and P, V proportional to N. Okay, so berdasarkan 3 equation ini, okay, kita combinekan 3 ni. Kita combinekan dia. Okay, apabila kita combine, cara nak combine, kita tengok yang subjek kat depan. Subjek ni semua ada V. V. Bermaksud kita letak V kat depan. V proportional to apa? Kita ada N, kita ada T dan kita bahagi dengan V. V proportional to NT over P. Nampak tak tu? Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. Okay, kat depan dia semua V, kita combinekan V tu. Okay, so bila kita combine V, dapatlah proportional to NT over P. Okay, so untuk menjadikan dia ideal gas equation, kita bawa P ni naik ke atas. So dia akan jadi PV proportional to NT. Okay, so daripada sini, dia untuk menjadikan dia equation, kita perlu tambah constant. Tambah constant, kita gunakan R tadilah. So kita kata, kita buat jelas sekali conclusion, PV sama dengan nRT, where R is gas constant, iaitu 0.08206
liter ATM per mol per Kelvin. Macam tu saja. Okay, dari segi step dia, pastikan awak tulis law ni. Pastikan apa yang perlu ada untuk derive Pastikan ada kenyataan tiga law. Pastikan kena buat dia punya pemboleh ubah ni, definition ni. Okay, dan pastikan awak combinekan V tu. Lepas dah combine, keluarkan dalam bentuk dia naik ke atas. Tuliskan formula ideal dan nyatakan siapakah R. Okay, so terbukti. Itu cara dia. Okay. Boleh ke tu diam je ni? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Alright, so settle untuk derive gas ideal. Seterusnya kita cuba buat soalan. Ni nak apa ni? Okay, soalan T1 dia nak derive using PV-nRT, derive mathematical formula which connect density of gas. Okay, yang ni dia nak derive density. Cuba buat. Derive density ni saya dah buat kat sini. Tak apa, awak buat dulu. Buat balik. Soal jawab tutorial ni. Okay, sambil jawab ni kita rehat sekejap 5 minit lah. Nak pergi toilet ke, nak minum ke? Saya nak pergi minum kejap. Okay, 5 minit. So, kalau awak tak nak dia, awak teruskan sambung ni. 5 minit Okay. Alright, ada lagi ke ni? Tak tahulah cukup 5 minit ke tak, awak ada je kan? Okay, kita buat ni sama-sama. Derive
Dia nak apa ni? Z primality derive yang ada density. Okay, so PV sama dengan nRT, PV sama dengan mass, RT per molar mass, MR. So dia nak density sama dengan mass over volume. Okay. So bawa mass over volume sama dengan PMR over RT. Since density sama dengan mass over volume, therefore density sama dengan PMR over RT. Dapatlah? Lebih kurang macam ni lah. Boleh ke buktikan? Boleh. Okay. Alright, so ni soalan B, selesai pembuktian. Then awak cuba soalan C. Okay, kira. The density of noble gas is 2.7 gram per liter at 0 degree C and 3 atm. Identify the noble gas. Okay. So berdasarkan maklumat yang awak ada density, awak ada temperature dan awak ada nilai pressure dan nak cari identify. Nak identify ni macam mana kita nak identify noble gas? Kita boleh identify melalui dia punya molar mass. Okay, molar mass kalau noble gas ni dia punya AR lah actually. Okay, so maksudnya kita nak kena guna formula ni tadilah. Formula ni. Density sama dengan PMR over RT. Dan kita boleh identify siapa dia punya noble gas. Maksudnya kita nak cari dia punya molar mass dia berapa. Okay, teruskan. Density sama dengan PMR over RT. Awak punya subjek adalah nak cari MR. So nak bawa ke sebelah sini pun boleh. Molar mass sama dengan density RT per P. Cuba kira. Dan pastikan kalau awak nak check whether you are in the correct step ataupun tidak, pastikan masa awak insert value, you try to cancel the unit as well. Kalau cancel unit awak tu menghasilkan unit akhir yang betul, meaning that awak sedang buat benda yang betul. Okay, kalau cancel unit awak tu ke laut perginya, maksudnya something wrong somewhere. Okay, kirakan jadi berapa? 2.71 gram per liter. R kita ambil constant biasa. 6. Okay. Temperature 273 lah sebab kita tukar Kelvin dah. Okay. So, cuba cancel unit. ATM. Kelvin per Kelvin. Liter dengan liter. So, unit akhir dia gram per mol. Betul lah. Maksudnya, awak akan dapat dalam gram per mol. Okay. Berapa jawapan dia? 20.24 gram per mol. 20.24 gram per mol. Okay. Identify noble gas. Okay. Cari, buka periodic table. Cari apakah elemen ataupun elemen lah yang dalam area noble gas tu yang bernilai 20.24 ataupun hampir sama. Siapakah dia? Neon. So tulislah dekat situ the noble gas is neon. Okay, dapat. Alright, next question. Okay, next question adalah soalan yang diambil daripada eksperimen. Okay, eksperimen ni kita buat dalam makmal, eksperimen 4. Kalau tak buat kot ya, lupa dah eksperimen. Tak buat kan? Rasanya dia dah ubah sikit.
So yang ini adalah data daripada previous semester lah. Okay. So kita tengok data yang ada. Okay, dia bagi apa kat data ni. Determine molar mass using ideal gas equation from experiment. So kalau from experiment, awak akan ada table of data. So daripada table of data, cuba tentukan molar mass dia. Okay. Yes. So table of data ni ada apa? Mari kita tengok data dekat table. Okay, dia bagi dekat table ni mass of flask plus rubber band dan cover. Maksudnya jisim bekas lah ni, jisim bekas 74.51. Okay, tengok jisim bekas. Okay. Mass of flask plus rubber band plus cover plus liquid. Condensed liquid. Condensed liquid ni liquid yang boleh dimeruapkan. So ini nilai dia. Jadi bila hasil tolak dua ni, kita akan dapat mass of condensed liquid saja, iaitu this one. Kemudian temperature of water bath, okay, tempat kita daripada liquid tu tadi, okay, kita ada bekas, kisah ni macam ni, kita ada bekas, okay, kita isikan liquid dalam tu. Okay, kemudian kita tutupkan benda ni, dan kita letakkan dalam bekas yang panas, dekat dalam air panas macam tu. Okay, bila kita letak dalam air panas, gas ni dia akan meruap. Okay, gas tu meruap and then kita nak tahu berapakah MR condensed liquid tu. Okay. And then, dia bagi temperature of water bath. Ini pressure, ini volume of flask. Okay. Dia nak buat ni. Okay, awak cuba dulu. Cuba. Nak cari molar mass kan? PV sama dengan nRT. So, PV sama dengan mass RT over molar mass. So, molar mass sama dengan mass darab dengan molar mass sama dengan mass darab R darab T bahagi P darab V. Macam tu. Nak cari molar mass dia. This one. Okay. Macam mana nak cari mass? Okay, macam nak cari mass? Siapa ada idea? Mass ambil kat mana? Mass ambil inilah kan? Hasil tolak. Hasil tolak maksudnya dalam ni dia isi liquid tadi. Dia ada liquid tadi. Kita nak tahu liquid saja. Okay, ini timbangan dia 74.5321. Okay. Bekas yang ada liquid, kalau bekas kosong adalah, balik pula. Tolak lah maksudnya. 749461, yang ini bekas kosong 74.5391. So tolak dua ni 0.407, nilai dia punya mass. Okay, tuliskan. 0.407. R 0.08206. T, okay, T ambil yang ini. Tak buat eksperimen dia jadi tak nampak sangat. Okay, T ambil yang itu 68. 68 tambah 273. 341. Okay, next is pressure. Pressure dibagi dekat data ni, dia bagi barometric pressure iaitu dalam unit milimeter mercury. Barometric pressure ni adalah dalam makmal kita ada satu cara mengukur pressure dalam bentuk barometrik tu dia macam apparatus dia lah untuk, tapi dalam nilai milimeter mercury 727 mmHg. Okay. Apabila awak ada data ni, awak nak masuk dalam formula ni mesti gunakan ATM. So kena convert daripada 727 mm mercury convert kepada ATM. Okay, convert sat jadi berapa? ATM kau. Okay, thank you. 7.096. Kosong. Betul. 0.96. Okay, betul. Betul. 760 mmHg setara dengan 1 ATM.
So kalau 727 mmHg sama dengan berapa ATM? Caranya 727 bahagi 760 darab 1. 0.96 ATM. So masuk dalam ni. 0.96 ATM. Ini situasinya kalau awak ada data eksperimen lah, ini cara pengiraan dia. Okey. Darab dengan, okey, nak cari volume. Okey, volume ni yang masalah. Nak cari volume. Okey, macam mana kita nak cari volume gas? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul? Okey. Dia bagi dekat sini volume of the flask 140 mm mercury. Ini yang dia bagi data tau. Tetapi sebenarnya dalam eksperimen, macam mana cara kerja ataupun step kita untuk cari volume of gas. Gas kita tak nampak, jadi macam mana kita nak cari volume dia. Okay, cara dia macam ni. Okey, tadi kita ada buat step di mana gas tu tadi berada dalam water bath. Water bath tu air panas. Okey, so dalam ni ada gas. Kita ada buat lubang sikit dekat sini. So gas tu adalah condensed liquid. Liquid tu dia akan evaporate lah. Dia akan evaporate. Evaporate maksudnya yang tinggal dalam bekas tu adalah daripada keadaan liquid dia akan jadi gas. Dia akan jadi gas di dalam ni. Liquid tu dah tak ada. So at the end of experiment, dia cuma ada dalam bekas tu gas saja. Okay, dia ada gas saja. Gas tu colourless lah, kita tak nampak. Soalannya adalah macam mana kita nak measure volume gas? Volume gas nak kira macam mana? Okay, caranya adalah kita kena gunakan volume container. Volume container, sini ya. How to calculate volume gas during experiment. Volume gas sama dengan volume container. Maksudnya volume gas adalah sama dengan volume bekas. Okey, volume bekas macam mana kita nak ukur? Kita gunakan water, sama dengan volume water. Caranya adalah kita ambil volumetric nama dia? Conical flask tadi. Isikan air. Isikan air sampai penuh mulut dia. Isi air dalam ni. Okay, bila dia isi air, katakanlah isi air tu 140 ml. Okay. 140 ml ni adalah volume air. Volume air akan jadi volume container, iaitu sama dengan volume gas. Macam tu. Contohlah awak nak tahu volume gas dalam satu Tupperware panjang tu kan. Okay, awak ambil Tupperware panjang tu, awak isi penuh mulut dia dengan air. So awak tuang dalam measuring cylinder, itu adalah volume bekas. Volume bekas sama dengan volume gas. Macam tu. Okay, soalan dia, kenapa kena gunakan water? Kenapa boleh gunakan water? Tak boleh ke guna solution lain ataupun minyak ke? Adakah kita boleh isi minyak penuh dalam bekas tu? Kita boleh anggap itu juga adalah volume gas. Siapa tahu kenapa kita guna water? Any idea? Kenapa kita ambil water? Tak tahu dah? Okay, saya beritahu je lah. Sebab water ni density dia satu. Density dia satu. Okay. Bila kita kira, density sama dengan mass over volume. Density sama dengan mass over volume. Kalau mass dia 140, kan, density dia satu, bila kita nak cari volume, kita bawa naik atas, dia akan dapat nilai yang sama sebab density tu satu. Jadi mass sama dengan volume. Okay. Therefore, kita ambil nilai volumetric flux tu 140 tapi convert kepada liter. Tukar pada liter dulu. Sebab dia mesti tukar pada liter bagi dengan 1000. 0.140 liter. Okay, lepas tu kira jawapan. Berapa jawapan dia? Berapakah mass liquid tersebut?
dapat 84.74 gram per mol. Betul. 84.74. Thank you. Okay, itu adalah nilai dia. Oh, tak buat dah eksperimen kan? Tak ingat lah. Kita dah buat ke belum eksperimen 4? Ingat dah? Sudah. Dah, eksperimen 4 kita buat. Oh, awak yang buat simulation tu kan? Tu tak? Yang buat gas simulation tu. Jadi tak ada kan? Okay, yang ini kalau kita dalam makmal kita buatlah ni. Mencari nilai molar mass. Okay, melalui eksperimen. Okay, faham tak yang saya cerita tadi tu? Macam mana nak cari volume of gas? Boleh nak? Ini cara dia. Okay, so ini adalah how to calculate molar mass by using data experiment. Okay, last question. Okay, kita try yang ni last, yang terakhir. Pasal apa lagi? Kemudian lah. Last question. Yang ini pun, okay, ini pun ala-ala eksperimen tapi dia tak bagi data. Tadi dia bagi set of data kan? Ini dia bagi dalam bentuk paragraf. Okay, cuba baca. When an evacuated glass vessel weighing 134 filled with unknown gas Y, the pressure was found to be this one and this one, while the mass was this one. Okay, masa evacuated glass ni maksudnya benda yang kosong ni jisim kosong. Lepas dia isi dengan Y, ini adalah pressure dia, temperature dia dan mass baru dia. Selepas dia isi. The glass vessel was then filled completely with water. Okay, tengok the glass vessel completely filled with water. Kita kena faham, kalau dia isi dengan water bermaksud dia nak cari volume of container. Mass was banyak ni. By using ideal gas equation, determine the relative molecular mass of gas Y. Okay, awak cari dulu. Awak selesaikan dulu. Nanti try bagi jawapan akhir. Dah dapat jawapan baru saya tunjukkan cara kerja saya. Try dulu in 5 minutes. Saya paste attendance sekali lagi untuk siapa yang baru masuk tak sempat isi. Sila isi attendance sekali lagi. Saya letak link dekat chatting. Kat message tu.
Okey, siapa nak cuba jawapannya? Tengah kira ke macam mana ni? Tengah kira. Okey, tengah kira. Madam, Yes. mass water tu campur sekali dengan mass glass vessel ke? Yang 106 tu. So kena tolak kan? Kena tolak Kena tolak Saya dengan bekas dapat- kosong. Saya dapat bekas kosong. Gelas vessel sahaja, gelas vessel yang ada water 1067. Tetapi kita nak cari water saja, kita kena tolak dengan bekas kosong. Maksudnya nilai ni tolak dengan bekas kosong pula. Kau dapat nilai water saja. Volume water 0.93. 0.93 betul, tapi ambil panjang sikit. 933. 3316 kan? Ambil semua lah. Ambil semua. Okay, siapa nak cuba yang dah hampir-hampir tu? Boleh try? Jadi nak try. MR dia dapat 69.29 gram per mole. Very good, that is correct. Thank you, No Aib. unit dia, silap. Relatif silap. Relatif, tak ada unit dia. Relative tadi. 69.29. Yes, thank you. Tapi value tu betul lah. Okay, value-nya adalah jawapan 69.29. Jawapannya. Okay. So adakah semua orang dapat tu? Kita ada berapa minit? 5 minit lagi cepat Okay, untuk yang tak dapat, kita bincangkan sekejap. Saya bagi hint. Mana nak conteng? Okay, macam ni. Mula-mula bekas kosong saja, empty, mass dia 134.74 gram. Okay. Lepas tu dia isi dengan gas Y. Okay, dia isi dengan gas Y. Mass dia 137.28 gram. Pressure dia 99.3 K meter per meter. Temperature dia 31 degree C. Lepas tu, apa lagi?
diisi pula dengan water saja. Isi dengan water saja. Mass dia 1067.90 gram. Okay. Dengan menggunakan air gas, cari relative molecular mass untuk Y. So macam mana tadi formula dia? Molar mass. Molar mass untuk Y sama dengan mass untuk Y sama dengan tadi darab dengan R kan. Ini saya ambil teruslah darab R darab T bagi dengan P kali V. From PV equals to nRT, kita dah derive dah, kita dah keluarkan macam ni. Okay, so untuk cari mass Y sama dengan tolak lah. Kita ambil 137.28 tolak 134.74. Kena tolak bekas kosong ni. Okay, so awak akan dapat 2.54 gram. Okay, so masuk dekat situ 2.54. Okay, nanti kita masukkan. Kemudian nak cari R kita dah tahu. T kita tukar pada Kelvin. Okay, T kalau Kelvin tukarkan siap-siap. T sama dengan 31 tambah 273. Kok jadi berapa? Buat lah. Cepat berapa? 304 kan? Okay, thank you. 304. Okay, T settle. Okay, kemudian dia punya pressure. Okay, pressure dia tadi dia bagi 99 kN/meter. Tukar pada ATM. Okay, tukar pada ATM. Cuba cari. Tukar ATM. Kita tahu 101,325 Newton per meter sama dengan 1 ATM. So kalau awak ada mana tadi? 9.9 K tu, K ni kilo kan? Darab 10 kuasa 3 tukar siap-siap. Sama dengan berapa ATM? Bagi kan? Dia banyak proses kat tepi-tepi sebelum boleh masuk kat tengah. Okay, bagi dulu berapa ATM. Berapa ATM? Berapa ATM? Jawapannya Adibah. Bibah, berapa ATM? Mana Adibah ni? Siapa boleh jawab? 0.98. Okay, thank you. 0.98 ATM. Okay, dah selesai untuk pressure. Next is volume. Okay, nak cari volume gas. Volume gas kita tahu dia akan sama dengan volume container. Volume container akan sama dengan volume water. So kita kena cari mass water. Mass water sama dengan kita ambil bekas yang ada water tolak dengan bekas kosong. Okay. 1067.90 tolak 134.74. Awak akan dapat 933.16 gram. Okay, tetapi dalam unit gram kan? Tadi 933.16 gram. Okay, kita nak tukar pada unit volume. So nak tukar volume gunakan density. Density water sama dengan mass water over volume water. So V water sama dengan mass dia 933.16 gram. Bagikan density kan 1 gram per mil kan. So tukarlah, akan dapat dalam 933.16 mililiter. Okey, mililiter tukar pada liter sama dengan bahagi 0.93316 liter. Tukar pada liter. So kita dah ada semua maklumat. Okey, maklumat apa yang kita ada kita check balik. Pertama kita dah ada mass untuk Y. Kemudian kita tahu nilai R, kita ada nilai temperature, kita ada nilai pressure
kita dah tahu nilai volume. Mesti tukar dalam unit yang betul. Dan kita masukkanlah dalam kita punya pengiraan. Okay. Mass Y 2.54 gram. R 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin, darab temperature 304 K bahagi 0.98 ATM darab 0.93316 liter. Okay, so tandakan gram dengan gram, gram tak payah cancel, patah balik, saya nak patah balik. Cancel apa? Cancel ATM, cancel Kelvin, liter. Okay, saya tunjukkan cara cancel ni because saya nak tunjukkan dekat awak adalah kepentingan untuk awak pastikan unit-unit yang awak nak masukkan dalam calculation tu. Awak tak boleh ambil, oh ini dah ada pressure terus masukkan. Oh ini dah dapat mililiter terus masukkan. Tak boleh, kena pastikan unit yang awak nak masukkan tu mesti matching dengan unit constant. Okay, so from here awak dapatlah tadi jawapan dia 69.29 gram per mol. Okay, since dia nak dia punya relative, so relative molecular mass sama dengan 69.29. Macam tu. Okay, selesailah. Boleh faham? Boleh ya? Okay. Okay, itu cara dia lah nah. Okay, soalan dia akan bagi, ini kalau pattern yang memerlukan data lah. So dia bagilah masalah-masalah yang dia nak bagi, dan awak selesaikan. Okay, so yang lain-lain nanti kita sambung kemudian lah, ada banyak lagi. Okay, untuk hari ini kita patah balik kepada conclusion. Mana dia? Kita buat conclusion untuk hari ini dulu. Okey, hari ni awak belajar apa? Hari ni kita belajar yang pertama adalah explain kualitatif. Okey, kualitatif ni maksudnya ayat lah, ayat, secara ayat. For assumption. Okey, cubakan sebut dekat saya 4 basic assumption. Saya nak tanya, siapa nak tanya siapa? Tanushri, sebutkan dekat saya 4 assumption tersebut. Volume of gas molecules is negligible. Intermolecular forces between gas molecules is negligible. Collision among gas molecules are perfectly elastic. Right. And average kinetic energy of molecules is proportional to absolute temperature of gas. Okay, thank you. Okay, bagus. Next is B. Define gas law. Siapa? Vanessa? Boyle's law is at constant temperature and a fixed amount of gas, the volume it occupied is inversely proportional to its pressure. And for Charles' law, it's at the constant pressure and the volume occupied by the fixed amount of gas is directly proportional to the absolute temperature. Okay. And for Avogadro's law, it's at constant pressure and temperature. The volume of gas is directly proportional to the number of moles of the gas present. Okay, thank you Vanessa. Okay, next is senaraikan dekat saya formula-formula yang awak belajar hari ini. Okay, formulanya apa Tasnim? Yang pertama? Untuk Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2. Okay. Untuk Charles' law, V1 T1 equal to V2 T2. Over kan? V2 over T2. Over. V1 over T1 equal to V2 over T2. Okay. Untuk Avogadro's law, V1 over N1 equal to V2 over N2. Okay. Lagi? Combine? Combine P1 P
P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. Okay, lagi? Ada Idea? 4. Idea? Idea. Total I- semua. Ha. Total semua yang Kali dengan idea sekali. sekejap madam. Yang Yang idea sekali. PV equal to nRT untuk idea Okay. gas. Alright, thank you. So 1, 2, V1, N1, V2, N2, P1, V1, T1, P2, V2, T2, 1, 2, 3, 4. Okay, tambah 5, PV sama dengan nRT, 6. 6, density sama dengan PMR over RT, 6. Lepas tu, lepas tu dimodify dalam tu lah, okay. So itu antara formula-formula. Sebenarnya daripada PMRT boleh macam-macam lagi kan. So awak tengok balik lah. Kemudian awak juga ada sketch, graph. Untuk Boyle's law ada 3 jenis, untuk Charles law ada 2 jenis. Kemudian kita dah buat calculation menggunakan ideal gas law dan menggunakan gas equation. Kemudian ini pun kita dah buat tadi, iaitu determine molar mass using gas education menggunakan eksperimen. Kita dah buat data eksperimen. Sampai E sajalah. Okay, next class saya akan masuk Dalton's law dan yang lain-lain. F, G dan H. Tapi sebelum masuk F tu ada beberapa lagi soalan dekat sini yang kita kena tambah. Okay, alright, itu saja untuk hari ini. Sila key in attendance. Okay, saya dah letak pada chatting pada ruangan message tu. So sila key in untuk siapa yang belum key in. Sekejap Okay, lagi sekali saya letak takut ada yang terkeluar masuk. Okay, so saya dah letak attendance, sila key in. Okay, ada apa-apa nak tanya? Last question.